Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan membentangkan tentang case study untuk subjek control system. So, mula sekali saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Ikmal Hafidi bin Abdul Syukur. Nombor pendaftaran saya 09DEM21F1032. Dan ahli kumpulan saya yang seterusnya ialah Roshan Ramkash, anak lelaki Iram Kumar, 09DEM21F1028. Dan hari sekali adalah Muhammad Qayyum bin Azman dengan nombor pendaftaran 09DEM21F1030. Okay. So, mula sekali saya akan memberi penerangan tentang pengenalan dalam case study ini. Jadi, untuk case study ini, kami diminta untuk menentukan atau membuat kajian tentang sistem stabil, tidak stabil dan juga marginally stable. Okay. So, kestabilan sistem menentukan sama ada tindak balas sistem terkawal atau terhad atau menyimpang tanpa kawalan, iaitu sistem tidak terkawal. Jadi, untuk menentukan sistem tersebut dalam keadaan terkawal ataupun tidak terkawal, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan. Tapi kami menggunakan kaedah Rotwist yang merupakan pendekatan sistematik untuk menentukan kestabilan sistem berdasarkan pekali persamaan cirinya. Kriteria kestabilan Rotwist adalah berdasarkan membina tata susunan khas yang dipanggil tata susunan Rotwist. Ianya dapat mengklasifikasikan sistem kepada sistem stabil, sistem tidak stabil dan juga stable marginally yang perlu kami kaji. Rotwist menyediakan pendekatan yang mudah dan sistematik untuk menilai kestabilan sistem invariant masa linear. So, kaedah ini telah digunakan oleh kejuruteraan sistem kawalan, sistem elektrik dan kejuruteraan mekanikal untuk mereka membuat sistem ataupun mengkaji sistem tersebut, kerana apa maklumat yang mereka dapat adalah boleh dipercayai dan tepat. Okey, seterusnya saya membincangkan tentang objektif bagi case study ini. Jadi dalam case study ini, ianya merujuk pada sistem kawalan maklum balas pengawal direka untuk mencapai objektif tertentu. Yang pertama iaitu adalah untuk mengkaji kestabilan sistem gedung tertutup. Ini adalah objektif yang paling penting lah. Okay. Seterusnya adalah untuk mengkaji kestabilan dinamik yang baik dan dipaparkan oleh tindak balas sementara yang boleh diterima dalam sistem pengasanan penghapusan alat penjajakan dalam dikehendaki. Selanjutnya, sistem terkawal diperlukan untuk mengurangkan gangguan yang memasuki sistem dan melindunginya daripada variasi parameter dan dinamik yang tidak dimodelkan. Okey, secara ringkasnya ataupun secara mudah dipahami, sistem terkawal ini diperlukan untuk kita mengelakkan berlakunya sistem tersebut berlaku tidak terkawal dan memastikan sistem tersebut berada dalam keadaan yang terkawal dari semasa ke semasa. Jadi seterusnya ahli kumpulan saya iaitu Roshan Ramkash akan menyambung pembentangan untuk prosedur bagi penggunaan Rotwist ini. Sekian, terima kasih kepada saya. Very good morning to Intik Zailani. I am Roshan Ramkash of DEM4A, matrix number 09DEM21F1028. And today I would like to present about the case study 2 of control system. So first of all, let me start off with the procedure of our control system. The first of our case study 2. The first one is to mendapatkan polinomial ciri. Yang kedua adalah tulis pekali polinomial ciri dalam tertib menurun. Prosedur ketiga adalah buat baris pertama dan seterusnya untuk keempat adalah mencipta barisan kedua. Next off, untuk kelima adalah teruskan mengisi jadual. Yang keenam adalah semak perubahan tanda. Ketujuh adalah analisis keputusan berdasarkan perubahan tanda pada lajur pertama.
Dan poin ke-8 adalah ulang langkah jika perlu. So next off, I will go with the results of our case study 2. The first off, I want to start with stable. Output atau tindak balasnya mereda dari semasa ke semasa dan kekal dalam jumlah tertentu. Seterusnya, gangguan input atau keadaan awal tidak menyebabkan output berkembang tanpa had. Selain itu, tindak balas sistem secara beransur-ansur berkurang sehingga ia mencapai keadaan mantap atau keseimbangan. Akhir study untuk stable, ia memastikan tingkah laku yang boleh diramal dan terkawal. So, right now I'm going to explain about the results of unstable. Pertama sekali, output berkembang tanpa terikat atau memamerkan tingkah laku yang berbeza dari semasa ke semasa. Selain itu, gangguan kecil atau bunyi bising dalam sistem boleh menyebabkan tindak balas meningkat secara eksponen. Seterusnya, unstable tidak mempunyai keboleh-ramalan dan boleh membawa kepada akibat bencana. Contohnya, penguat tidak terkawal dengan maklum balas positif atau tindak balas kimia yang meletup. So next, I will go with the results of marginally stable. First of all, pertama sekali, tindak balas tidak tumpul tanpa terikat atau menumpu pada keadaan mantap. Selain itu, output mungkin berayun atau mempamerkan ayunan yang berterusan tanpa sebarang perubahan atau pertumbuhan. Seterusnya, berterusan selama-lamanya atau sehingga ia direndam oleh faktor luaran. Akhir sekali, marginally stable memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap kriteria dinamik dan kestabilan mereka. So that's all from me. Thank you. I would like to pass on to my fellow group members. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qayyim bin Azman, 09DEM 21F1030. Kali ini saya akan sambungkan pembentahan daripada kawan saya tentang case study bagi subjek control system. Okey, baiklah. Saya akan sambung pada bahagian part discussion dan juga conclusion. Discussion iaitu perbincangan. Tujuan kita melakukan kita punya case study kali ini adalah untuk menentukan kestabilan sistem. Kita perlu mengkaji tanda-tanda elemen dalam laju pertama jadual Roth, iaitu laju pertama adalah kebiasaannya kalau dalam soalan dia sudah diberi, kita perlu pastikan semuanya dalam bentuk positif dan mempunyai formula ubah yang sama. Yang kedua ialah jika semua elemen dalam laju pertama adalah positif, maka sistem tersebut adalah stabil, ya. Dan jika terdapat perubahan tanda dalam laju pertama, bilangan perubahan tanda tersebut menunjukkan bilangan kutub yang tidak stabil, iaitu jika dalam banyak-banyak positif tiba-tiba ada satu atau dua negatif, dan di situ kita nampak ada beberapa yang negatif itu adalah bilangan kutub yang tidak stabil. Jika tidak ada perubahan tanda dalam laju pertama, sistem tersebut stabil secara margin dengan kutub yang terletak pada fase imaginary, iaitu pada bahagian laju pertama pada bahagian paling kiri sekali, iaitu jika simbol dia adalah semua sama, iaitu positif dari atas hingga ke bawah dan ataupun dari negatif dari atas hingga ke bawah, maka sistem tersebut stabil secara margin dengan kutub yang terletak pada fase imaginary. Kaedah Rowe-Horwitz adalah kaedah yang sistematis dan dapat digunakan untuk menganalisis kestabilan sistem dengan menggunakan perkali-perkali dalam persamaan karakteristik. Dengan menggunakan kaedah ini, kita dapat menentukan kestabilan sistem dan membuat keputusan mengenai penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai kestabilan yang bermakna. Kaedah Rowe-Horwitz ini akan kita dapat lakukan sebelum kita melakukan keputusan akhir bagi sebuah produk, bagi memastikan sama ada produk itu stabil atau tidak stabil untuk diproceed kepada step yang seterusnya. Baiklah, seterusnya conclusion atau kesimpulan daripada case study kali ini adalah, secara kesimpulannya, kaedah Rowe-Horwitz adalah alat penting bagi menganalisis kestabilan sistem linear dengan menggunakan jadual Roth yang dibina berdasarkan perkali-perkali dalam persamaan karakteristik. Kita dapat menentukan kestabilan sistem dan jenis kutub yang ada dalam sistem tersebut. Kaedah ini memberikan pendekatan sistematik dalam mengevaluasi kestabilan sistem dan digunakan secara meluas dalam bidang kejuruteraan sistem kawalan, iaitu di dalam kontrol sistem. Melalui analisis tanda dalam laju pertama jadual Roth, iaitu yang paling kiri sekali, kita dapat memahami sifat kestabilan sistem dan membuat keputusan mengenai penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai stabilan, iaitu jika berlaku
Jika terdapat simbol ataupun unit berbeza pada laju pertama, kita akan dapat mengubahnya untuk sesuaikannya dengan kestabilan yang kita mahukan. Dalam rangka bentuk sistem mencapai kestabilan adalah penting kerana ia memastikan tingkah laku sistem yang dapat diprediksi dan terkawal. Dengan menggunakan kaedah Lewis, juru terdapat merancang sistem stabil dan memberikan prestasi yang diharapkan. Jika kita menggunakan Lewis untuk mendapatkan kestabilan, pertama sekali kestabilan yang sangat penting bagi seorang engineer kerana kestabilan dalam sistem dapat menjamin sebuah sistem itu dapat berjalan dengan baik tanpa sebarang masalah. Manakala jika terdapat sebarang error, sistem sistem kawalan suatu barang akan rosak, akan terganggu dan tidak akan dapat berjalan seperti mana yang kita kehendaki. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.